Allahumma salli ala Muhammad Suhaizan Halifah Nur Aisyah Rodia Syarif Siti Halimah Hanisa Syafi'i Nur Zarinawati Cik Rusiah Siti Atikah Tukimin. Terima kasih atas kiriman semalam. Adik Izan Akmal Kasim Nik Azliza Nik Ganu ke ni? Al-Kamis Furqan Zaliha Zainal Siti Arpah Nur Aini Abdul Rahman Rusmah Watiddin Khadijah Muhammad Siti Zuraida Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah cik kehilangan adik ipar Linda Rahim, Zunaiza Ahmad, Hanida Mansur, Azriza Ahmad Nawi, Nurmah Nur, Hadizah Zuki, Ida Najwa, Farah Abdul Samad, Fazilah Zainuddin, Kuzurinaku Ahmad, Badaria Rahman, Siti Rohayu, Siti Zuraidah Ibrahim, Maslizah Bagiran, Samsimah Hashim, Isabella Jo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Sita Ngadimin, Nur Sita ke Nur Sila? Mulalah susah nak baca dah ni sebab susah sebab Kak Yasmin. Kak Yasmin sedapnya. Sedapnya kuih semalam. Apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Tudung ni yang ada color putih ni, lalu tulisan tu saja dia tak nampak. Gitu mata Mokcik Zai. Mokcik Zai. Jom kita tukar nama kepada Mokcik Zai. Sejak kawan dengan Mokcik, dah setahun setengah tak berjalan dengan Mokcik. Kemarin baru balik berjalan dengan Mokcik. Jadi macam rasa nak jadi Mokcik juga. Cik Zainul Abdul Rahman minta maaf semalam saya terbaca messenger tapi saya tak sempat nak respon. Oh sorry Cik Siti Atikah, kakak ipar yang meninggal. InsyaAllah syurga tempatnya, amin. Saya jadi macam bukan sesemua tapi dapat saya minum apa tu, Sawanah Koko. Siapa rakan Facebook saya yang kirim dekat saya satu kotak? Saya ingatkan apa satu kotak tu, apalah. Lepas tu Masya Allah, Sawanah, produk Sawanah, Cafe Milo. Lepas tu kita nak, saya takkanlah bila orang bagi tu nak try tu try ni, makan tu makan ni. Tidak, saya habiskan dulu apa yang ada kat dapur saya tu. Lepas tu sekarang baru saya sempat minum, start daripada semalam, Koko Sawanah tu. Orang muda kata sedap gila. Jadi saya cakap dengan Ustaz, apalah yang kita nak beli produk dot-dot yang kompom-kompom bukan Muslim tu. Ni Muslim produk tau, memang sedap. Saya rasa macam sebiji je kokonya, dot-dot yang super-super makin mahal tu. Sedap. Jadi bila kita dah dapat air panas pagi-pagi, rasa bugar. Cik Zai kan kat Salwa ke main kat, wah bila kita nak jumpa kat Kuantan. Allahu Akbar, rindulah orang Kuantan. Apa khabar La Tahzan Kuantan? Roshida cantiknya tudung. Mai, siapa Roshida? Mai rumah ustazah nak bagi tudung ni. Serius ni, cakap lagi. Nurhaniza Hamid, gigi saya semalam seharian tak sakit. Saya tak sempat jumpa doktor semalam, saya sangat penuh. Gigi saya semalam seharian tak sakit, tapi saya takut nak makan sebab saya tahu saya dah dapat kesan. Belum terror tak, belum jumpa doktor dah dapat kesan. Saya dah dapat kesan ketika di RNR mana kami berhenti maghrib dengan isyak tu, on the way balik dari Langkawi tu. Ustazah duduk makan dengan Jaja, dengan Kak Liza. Saya tahu, saya dah tahu dah gigi Ustazah ni kenapa. Dia orang gelak. Ustazah ni dah macam doktor sendiri. Sebab dia macam bila kita sedut tu, dia macam keluar darah. Jadi bila keluar darah tu, dia macam dah lega. Saya kata, mak, saya punya apa ni, mungkin lubang ni, kompom lubang ni. Lubang, lepas tu sisa makanan dah keluar sebab kita dah jadi tak lalu makan kan. Nah, tak lalu makan pun gebu-gebas juga tahu. Okey, lepas tu seharian semalam Ustaz tak ada, jadi ingatkan nak jumpa dentist. Bila jumpa dentist tu penakut kan, saat yang paling susah nak jumpa dentist. Jadi tunggu Ustaz balik. Dah Ustaz balik pula, saya nak pergi TV Al-Hijrah pula.
Jadi tak pergilah. So sebab tak pergi tu, saya tak makan pun semalam. Saya duduk kemam-kemam biskut-biskut yang lembut-lembut gitu lah. Jadi bila kita tak gunakan gigi tu untuk makan, makanya okey lah, sihat lah kan. Tapi saya tahu ni pagi ni ustaz balik daripada surau bawa nasi goreng telur mata. Makan ayam. Tak nak, takut gigi itu masuk nasi. Lepas tu yang saya buat koko pagi-pagi sedap. Lepas tu adik saya pula WhatsApp, selitlah masa datang rumah aku buat nasi lemak ni. Allah, sedapnya nasi lemak adik saya. Tak boleh. Bukan tak boleh sebab sibuk. Kalau boleh je saya suruh dia hantar ke sini. Tapi sebab saya tak nak makan sakit gigi. Macam itulah. Tapi tak sakit lah sekarang ni sebab saya tak makan. Tapi saya makan benda-benda yang mengenyangkan. Saya ambil susu, saya ambil oat saya tu, gitulah. Sembang pasal sakit gigi lah pula. Sekarang dah sembuh lah Ida Najwa. Sebab tu semalam boleh pulun maraton kelas tu sebab tak sakit gigi. Tapi sakit gigi ni pun pelik juga. Bila start dia ceramah, 200 lebih dah. Bila start dia ceramah, sakit gigi tu pun hilang. Start dia wabillahi taufiq wal hidayah, sakit gigi tu datang balik. Macam mana tu? Ya, paling takut jumpa doktor gigi kan. InsyaAllah memang nak jumpa dentist pun. Tapi itulah, semalam saya tak boleh selit langsung. Hari ni ustaz dah siap-siap nak pergi PCR test. Tu wajib dengan dokumen-dokumen ni semua. Lepas tu habis je ustaz punya urusan, saya pun dah ada free lepas solat Jumaat. InsyaAllah saya cuba. Tapi masa bersama ustaz lah. Sebabnya besok saya sibuk belah pagi TV Al-Hijrah, lepas tu sambung kuliah. Lepas tu petang tu saya dah siap-siap lepas Zohor untuk hantar ustaz pergi ke LIA. Tapi apa-apa pun bergantung kepada dokumen yang disubmit hari ni dengan PCR test lah. Anda tolong bantu dengan doa ya, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, Zura Badalisha, Dayana Nurmilah Jamaluddin. Saya sengih je Sherry Anson. Okey, saya sengih je sebab apa? Sebab kadang-kadang kita macam terlupa masa kuliah-kuliah yang lepas tu. Apa saya cakap? Saya cakap saya sakit gigi ke? Kita tak teringat dah, muslimat dirahmati Allah. Tapi bila tengok ni, ustazah gigi dah okey ke? Maknanya yang ni dia dengar aku hari tu saya cakap. Sebab kadang-kadang macam mana dia ni boleh tahu? Macam mana boleh tahu? Maksudnya muslimat dirahmati Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, anda adalah pengikut tegar. Orang yang tak dengar sebelum ni, macam mana diorang ni boleh tahu ustazah sakit gigi? Bila masa ustazah cakap? Macam itulah kan. Jadi ustazah pun kadang-kadang sebab ustazah dah tak pandang anda sebagai penonton di lapangan dakwah kan, tapi memandang anda sebagai adik-beradik keluarga ustazah, macam nak sembang-sembang sajalah kan. Jadi macam kalau macam kat TV semalam kan, TV malam tadi kan, ya Rob, tim dengar gelak je bila ustazah cakap baiklah TV Al-Hijrah. Kenapa ustazah? Kalau kena dekat page Ustazah Muzayyanah, memang 1 jam lah khas untuk menceramahkan mak mertua tu saja. Sabau je lah. Terasa Ustazah Zai tahu, kan? Terasa Ustazah Zai. Kenapa Ustazah Zai terasa? Sebab dia duk tak serasi dengan menantunya yang tak reti jaga penampilan. Tak reti jaga penampilan. Yang keduanya sebab tubuh menantu tu besar. Korang ingat Ustazah tak terasa, tapi terasa Ustazah bukan nangis lah, terasa Ustazah terkikik-kikik. Sabar je lah. Sebaik tak dapat mak mentua macam lagu ni. Macam lagu ni kan,
Dia kata, ada ke pergi dekat mana-mana pakai selipar je? Dia tak tahu Ustazah Zai pergi Langkawi pun pakai selipar. Kan? Ada manusia ni macam-macam kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut, okey, jom dengarlah tahzan setiap hari. Hidup ni biar ceria-ceria saja, walaupun kita dalam kadang ada up and down, ada sihat, ada sakit, ada suka dan duka, sahabat-sahabat. Bila kita menangis di hadapan orang, kita mudah untuk mengundang air matanya orang lain keluar sama. Tapi adakah air mata orang lain yang keluar sama dengan kita tu adalah air mata yang ikhlas atau tidak? Kak, saya yang punya masalah ni. Saya menangis pasal apa? Akak menangis. Akak menangis tengok Ustazah menangis. Allah, ingat dia menangis, kesian kat kita. Rupanya dia menangis tengok kita menangis. Tak payahlah muslimat dirahmati Allah. Lebih baik kita ajak orang senyum bersama. Sebab senyum itu adalah keindahan. Senyum itu sahabat-sahabat orang yang sedang berduka boleh datang suka dan keceriaan walaupun sementara. Kita boleh ubah mood orang lain. Kita tengah gaduh dekat rumah, beria-ria bergaduh ni, masuk dekat pejabat seharian kita moncong kan. Semua satu pejabat tahu kita ada masalah. Kau bahagia rasa macam tu, rupanya bukan orang kesian, orang sayang, orang nasihat, orang lagi padan muka kan ada. Jadi lebih baik kita ada tangisan, kata Dr. Aid Al-Qarni, di jiwa kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Malam tadi Ustazah tak respon Hanis. Siapa tu? Hanis tu apa? Tak respon Hanis. Salah type kot. Okey, kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita sembunyikan air mata lalu kita mengundang tawa, memberi ketawa senyuman kepada orang lain, akhirnya orang lain di sekeliling kita turut ceria dan merasa bahagia. Kita hidup atas dunia ni ada satu tanggungjawab, yakni tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi Allah ni untuk memakmurkan bumi Allah. Nak memakmurkan macam kita lah. Kalau kita tengah tak ada mood tu, nak ajak pergi holiday pun tak nak ajak makan free pun tak nak. Macam Ustazah kemarin sakit gigi kan, korang bentang lah apa benda depan mata ni, makanan sedap-sedap favourite Ustazah, memang tidak lah Ustazah makan. Sip baik dekat Langkawi tu makanan tak sedap. Sahabat, jangan marah orang Langkawi, jangan marah. Ni nak ceritanya dulu-dulu lah. Ustazah kan masa 20 tahun dulu honeymoonnya dekat Langkawi. Kan siapa yang tahu cerita tu memang tergelak habis lah. Honeymoonnya kat Langkawi. Lepas tu nak super-super jimat, yelah kahwin. Kan kahwin bukannya ada duit macam orang lain. Jadi duduk dekat Pantai Cenang. Chalet ke resort lah macam tu. Chalet kan yang paling murah sekali. Sampai bilik airnya tu kena tunduk dulu. Tunduk dulu kau nak masuk, macam rumah Piramli tu. Lepas tu cakap, ya Allah bang, tak apalah, asalkan namanya honeymoon kan, asalkan namanya honeymoon. Tak apa, mandi tak boleh berdiri sebab bilik air dia rendah, mandi tak boleh berdiri. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, mandi sambil duduk. Lepas tu tak apa, mandi duduk pun basah juga kan, bersih juga badan kita. Saling duk tergelak je lah Ustazah dengan Ustaz masa tu. Jadi apa yang penting muslimin muslimat dirahmati Allah, kehidupan kita atas dunia ni untuk saling memberi keceriaan, saling memberi kebahagiaan, bukan tak ada kedukaan. Sebab itu tajuk hari ni sangat kena dengan apa yang Ustazah nak sebut. Sangat kena. Kenapa saya nampak hijau aja? Apa tu Nurhaniza Hamid? Anda tak nampak muka Ustazah ke maksudnya? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tudung ni jadi macam mana tak? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jangan bersedih. Bab 108. Okey. Jangan bersedih. Sian menantu tu Cik nak jadi mentua yang baik, terima menantu. Ya, Cik Roshidah Nurdin ada anak lagi Cik. Mesti ramai orang nak jadikan Cik orang mak mentua. Sama pula dengan saya Ustazah sakit gigi kemarin. InsyaAllah Syafakillah Arfazila. Sedap nama Arfazila. Subhanallah. Okey. Jangan bersedih dengan bencana anda. Bencana kan? Saya tak berjumpa pula mana saya letak kitab baru saya. Sebab dalam kitab lama saya ni tulis bencana. B-E-C pula dah. C-A-N-A. Bencana. Rahim Harun pun nampak hijau. Sahabat-sahabat yang nampak hijau sahaja,
tolong keluar dan masuk balik. Itu setting kamera anda tu. Saya tak nampak muka pun. Rohani binti Abdullah pun kata tak nampak muka. Cuba orang lain respon saya, kamera okey ke? Saya duduk center ni. Tak percaya. Tak percaya, tak puas hati ni. Nak gaduh, Ustazah nak ajak gaduh. Tak percaya. Okey, cuba anda tengok. Tengok center kan, tengah-tengah. Sekian dimaklumkan. Jadi, kan Puteri Z okey kan? Okey, Kak Jah, apa khabar orang Kulim? Opa Azna pun jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih baik ajak senyum bersama kerana dengan senyuman dapat menukar mood orang yang sedih. Terbaik. Rahimah Harun ke siapa nama tadi? Belakang Ustazah warna hijau dan putih. Muzailiha. Mana nama macam Ustazah? Alhamdulillah okey. Cantik Ustazah AV. Itulah saya rasa yang tadi ada masalah tu. Tolong keluar balik. Tengok Nuraini Abdul Rahman pun saya pun nampak hijau juga. Maknanya nampak sebelah je. Nampak muka Ustazah, kamera penuh satu TV. Liza Atih dekat New Zealand. So maknanya dia tengok Ustazah di TV ke? Amboi. Lagilah penuh Liza. Kalau tengok kat TV tu lagilah penuh, screen ke screen. Tidak berpenghujung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okeylah, kan gelak je daripada tadi. Sebenarnya pagi-pagi tadi saya mengantuk sangat tu yang ambil air panas. Lepas tu macam manalah nak start kuliah ni. Sekejap lagi sepatutnya saya dengan Surau Taman Permata, tapi dipujuk rayu oleh Dr. Nur Hadi yang selalu di TV Al-Hijrah hari Khamis tu untuk bagi apa? Kuliah apa? Rezeki duha apa benda tajuk kan. Tapi malam tadi lewat malam pukul 12 malam dia PM saya. Ustazah minta maaf besok saya tak dapat bersama. Mungkin dia macam program tu siapa ada join Dr. Nur Hadi pagi di setiap hari Jumaat di page beliau. Dia kata selalu macam dia lah, dia macam jadi moderator lah sebab tu page dia. Tapi dia kata pagi ni dia ada kerja yang sangat penting. Saya tak apa Ustaz, saya tak kisah je on handphone. Saya terus bercakap pun tak payah moderator pun tak apa, okey je. Dia macam beria-ria ajak kita, lepas tu dia tak dapat nak bersama-sama. Dia macam ralat sangat. Tak apa, sebab saya nak tukar hari lain pun saya tak ada waktu nak bagi dekat Ustaz. Okey, lepas tu habis daripada Dr. Nur Hadi, kita pergi ke Unit 10. Unit 10 ni yang in charge jemput Ustazah tu adalah suaminya kepada Ustazah Nazirah. Lawak juga tu. Ustazah Nazirah duk PM Ustazah. Ustazah jangan lupa ya 29 hari bulan. Ustazah, apa benda 29 hari bulan? Dekat Unit 10 tak sabar nak dengar ceramah Ustazah bla 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 kan. Tak, mana ada saya dekat. Dah dia jenuh. Lepas tu dia bincang dengan suami dia. Lepas tu Ustazah, suami saya kata Ustazah dah kata okey. Tak, bukan suami Ustazah yang kata okey tu. Saya deal dengan orang lain. Memang Unit 10 pukul 10.30 pagi. Ustazah, Ustaz Nur Hafizan ke apa dah nama suami dia tu? Itulah suami saya. Cik berkawan dengan orang, cik manalah nak tanya suami dia siapa, tak pernah tengok, tak pernah jumpa kan. Lain kali habaq lah ni suami saya. So tolong kenalkan suami-suami anda kan. Takut tertukar, jenuh lah tertukar. Okey, jangan bersedih dengan bencana. Anda belum mengetahui rahsia dan hikmahnya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, hari ni Ustazah cuma nak bacakan muqaddimah ataupun sebahagian. Besok Ustazah nak buat sambungan bab 108. Kan? Setiap hari Kak Siti Azmahani dia buat. Hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Setiap hari tu dia yang bagi kuliah ke macam mana di page dia tu. Saya tak sempat lah nak intai-intai page Ustazah lain. Bila saya tengah gosok baju, tengah drive, kan sekarang drive pun dah tak pernah dah rasanya. Jadi lama sangat kan kita duduk kat rumah. Lepas daripada PKP Ustaz hantar jaja bawa kereta macam tu lah. Lepas tu pekat logat Kedah Ustazah Sharifah Mansur. Okey, baik, kita baca satu persatu. Seorang sejarawan dan sastrawan Mesir, Ahmad bin Yusuf, menyebutkan dalam sebuah bukunya yang sangat mengagumkan dan unik, Al-Mukafa'ah wa Husnul Uqba. Al-Mukafa'ah
wa husnul uqba. Masya-Allah. Manusia sebenarnya telah mengetahui bahawa pergantian keadaan, yakni pergantian keadaan. Kita dah tahu dah, roda sat di atas, sat di bawah, berputar sentiasa. Kita dah tahu dah sahabat-sahabat, lepas siang mesti malam, malam mesti siang. Kita tahu dah baju kita pakai seharian kotor, besok kita tukar baju yang lain. Pergantian. Manusia sebenarnya telah mengetahui bahawa pergantian 5 tahun Perdana Menteri sipolan, 5 tahun lagi sipolan. Tapi kadang-kadang tak cakap 5 tahun, tukar lagi sipolan. Pergantian tu biasa. Maksudnya macam itulah. Manusia sebenarnya telah mengetahui bahawa pergantian keadaan, kan patah tumbuh hilang berganti, yakni lenyapnya kesedihan dan kesulitan. So sepatutnya bila kita tahu pergantian demi pergantian, kita juga wajibkan diri kita untuk tahu lenyapnya kesedihan dan kesulitan. Bagi anda yang sedang bersedih sekarang ni, kalau anda meyakini selepas malam siang, selepas hujan panas, patah tumbuh hilang berganti, kalau anda yakin semua tu, anda belum betul-betul sempurna. Andai anda tak boleh menerima pergantian, dalam sedih ini akan digantikan dengan kesenangan. Makna lenyapnya kesedihan dan kesulitan. Siapa yang sedang bersedih sekarang, tolong yakini kesedihan dan kesulitan ini pasti berakhir. Kesedihan dan kesulitan ini pasti berakhir. Ustazah, masalahnya bila? Kalau hujan pun berhenti, Ustazah, ni air mata saya ni tak boleh berhenti. Amboi bahasa kan. Hujan pun boleh berhenti tahu Ustazah, tapi air mata saya ni tak boleh berhenti. Janganlah habaq sampai lagu tu. Kan tak pernah lagi rasa menangis sampai jadi Kasim Selamat buta mata. Ada pernah? Tak ada kan? Kita tahu dah, tengok filem P. Ramlee kan main lagi. Janganlah menangis ni mamu nak habaq ni. Janganlah menangis, nanti mudarat pada tubuh. Maknanya akhirnya Kasim Selamat menjadi buta kan. Dah tukarlah nama Abang Osman. Sebab apa? Terlalu banyak menangis, mudarat. So dah sedih, mak mentua tak terima dia, Sabariah tinggalkan dia, menangis sampai buta matanya, kan bertimpa-timpa kesedihan. Cuba tengok apabila Abang Osman menasihati Combi. Apa hal pula pagi ni lari ke Kasim Selamat pula ni? Menasihati Combi, kan? Lepas tu dia boleh memberi satu kebahagiaan jiwa, menukar minda Combi daripada bersedih kepada gembira. Kan bagus macam tu. Jadi maksudnya sahabat-sahabat yang sedang bersedih, saya faham anda sedang sedih. Ustazah faham Ustazah sedang sedih. Contoh, Ustazah faham Ustazah sedang sedih, anda sedang sedih. Contoh, sahabat, tolong doakan saya didapati positif COVID semalam, saya dan anak. Siapakah saya itu? Siapa Siti Azman ni? Selingan iklan-iklan Ustazah best. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah. Maknanya kita tahu, kita kena yakin sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, aku tengah sedih. Takkanlah Allah tu nak bagi sedih selamanya. Tapi anda akan sedih, bertambah sedih, bertambah sedih kalau anda tak sendiri merawat kesedihan itu, tak bersangka baik kepada yang memberi kesedihan itu. Sahabat-sahabat, satu lagi, Ustazah, masalahnya hujan pun dah berhenti, air mata saya ni tak boleh berhenti lagi. Ustazah cakap senanglah. Bila nak berhenti kesedihan saya ni? Ini kesilapan kita lagi, bukan kesilapan siapa-siapa. Anda kena meyakini hidup di dunia ini hanya sementara. Perjalanan kita terlalu panjang untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau Allah tak beri di dunia, Allah tangguhkan tu sebab Allah nak beri kita sabar lagi. Untuk apa sabar ini? Wa basyiris sabirin. Dan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berita gembira tu kat mana? Tak mesti kat dunia, tapi di akhirat yang abadan abada. So sahabat-sahabat, tolong yakin kesulitan itu akan berakhir. Seperti mana kita yakin dah malam, esok mesti siang.
Relax bro. Kan, relax lah. Jadi maknanya kita sedang sedih ni, tempuh je. Dengan sesuatu yang sebaliknya adalah sesuatu hal yang pasti, sebagaimana lenyapnya malam menandakan munculnya siang. Makna sahabat-sahabat, kesulitan aku ni pasti akan berakhir. Kesedihan aku ni pasti akan berakhir. Datang lagi jumpa Ustazah. Ustazah tahu dah berapa tahun saya bersedih ni? 30 tahun Ustazah. Alah, relax lah, baru 30 tahun. Belum 31 tahun. Stres aku cakap dengan Ustazah ni. Macam tu kan kadang-kadang. Habis tu sahabat-sahabat, Ustazah bukan bercakap saja-saja. Kita dah praktis dah benda ni. Betul lah, lagi aku layan sedih ni, lagi lemau, lagi semua buruk orang nampak. Tapi lagi kita cakap kepada diri kita sendiri, hey, Allah yang janji bersama sulit ini ada kesenangan. So fokus je untuk merebut kesenangan yang Allah janjikan, yang Allah tak pernah mungkiri. Kenapa kita nak lemau sangat dengan sedih yang datang pada hari ini? So sedih tu perkara biasa yang perlu kita tempuh. Sedih tu perkara biasa yang kita perlu hadap. Usaplah air matamu sahabat. Wah, bersastra pula Ustazah pagi-pagi ni. Namun kelemahan tabiat manusia. So akui kelemahan tabiat manusia. Okey, yang kita nak melayan sedih sampai datang kesulitan berganda-ganda, yang kita sampai murung tak nak jumpa orang, macam-macam penyakit pula datang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba anda tengok. Jika tidak diubati, namun kelemahan tabiat manusia, kelemahan lah tu, kelemahan tak nak bangkit daripada sakit tu, tak nak menceriakan diri sendiri, tak nak mengusap air mata, memilih untuk bersedih sentiasa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, namun kelemahan tabiat manusia selalu saja mengiringi jiwa pada saat terjadinya bencana. Kelemahan tabiat manusia. So kenapa ya Ustazah, saya susah nak bangkit dari sedih saya ni, saya susah nak usap air mata saya ni? Jawapannya kelemahan tabiat manusia. Jadi kita ada yang lemah ni, kat mana kita nak datangkan kekuatan? Tengok kitab ni mengajar kita, jika tidak diubati maka akan bertambahlah penyakitnya. Jika kita tak ubati, ubatnya tu mungkin okey, yang ibu-ibu ada anak-anak yang bersedih murung, jumpakan dengan sesi kaunseling, pakar psikologi, jumpakan ustaz tu, ustaz ni, contoh kan. Ustazah, hari tu dia dah okey dah, apa tu datang balik dia punya sedih tu, murung tu, saya dah tak tahu dah nak buat macam mana. Kadang-kadang mak-mak mengadu macam tu. Jadi Ustazah nak sebutkan apa, itulah Kak, selagi dia sendiri tak bantu dirinya, macam mana mak ayahnya semua, yes, kita bukan boleh diam saja. Kita nampak anak kita ada masalah, kita bukan diam saja, kita tak bantu dia, tak tunjukkan jalan, bukan sahabat-sahabat. Tapi macam mana besar jalan yang kita bukakan di hadapan dia, kalau dia tak buka mata hati dia untuk mengusap air mata, bertukar kepada senyuman, dia akan terus sakit. Percayalah. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan akan semakin besar cubaannya. Kita tak nak macam ni. Kita dengan ujian yang kecil pun kita tak mampu, lalu kita duk lemau sangat, akhirnya satu demi satu kesulitan datang. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah, akhirnya kita akan terasa diri kita ni macam tak berguna. Sebenarnya bukan orang pandang macam tu, dia sendiri dah rasa diri dia tak berguna. Apa guna aku berkawan? Tu kadang-kadang ada kawan-kawan kita hilang senyap, kan kat Facebook pun tak nampak, contoh macam tu. Kenapa ya? Sebab dia dah tak nak dah, dia berjauh hati, merajuk hati dengan dirinya sendiri. Apa takdir yang Allah berikan kepada dia? Kenapa aku je yang susah macam ni, yang sulit, orang lain happy? Sebenarnya sahabat, bukan betul pun kalau kita cakap orang lain bahagia je, Ustazah berumah tangga, orang lain happy je. No, anda salah. Sebab yang anda nampak tersengih-sengih, yang berpimpin tangan dalam Facebook tu siap buat video slow motion lagi kan. Slow motion video. Ada orang mengadu kat Ustazah, Ustazah bahagianya dia, sweetnya dia. Bahagia apa, sweet apa? Dia buat video slow motion Ustazah, tangan macam tu melambai-lambai. Lepas tu mesti bahagia kan? Tak, sebab tu dia buat video slow motion tu. Sebenarnya dia tak berapa bahagia kot.
Kenapa Ustazah bersangka buruk pada orang? Bukan maksud Ustazah awak duk tengok orang macam tu pun bahagia, awak pun boleh buat. Cuba awak pegang tangan suami awak, lambai-lambai, buatkan video slow motion. Awak up kat Facebook. InsyaAllah akan ada orang kata sweetnya. Awak tak nak buat. Memanglah, saya boleh je buat macam tu, tapi saya saja tak nak. Dah tu kenapa awak terkesan dengan yang orang tu punya? Kecoh lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita boleh buat. Apa orang Kedah kata kita buat dia. Siapa pula kita tak boleh buat? Kita buat dia. Kan? Tengah tak boleh ketawa dah seminggu. Duduklah depan cermin. Ketawalah sekejap sahabat-sahabat. Tapi mak saya duk cakap juga dulu, jangan ketawa tengah-tengah jalan, sorang-sorang ketawa. Tapi mak saya cakap sekarang lagi dah banyak orang gila. Sekarang banyak orang gila. Dulu tak banyak. Apa yang banyak orang gila mak? Sekarang dah banyak orang cakap sorang-sorang. Rupanya orang cakap sorang-sorang tu letak benda dekat telinga tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak saya tak tahu dia tengah cakap dekat handphone. Aku kesian orang sekarang ni. Mengaji pandai semua, tapi banyak gila. Kenapa mak cakap orang banyak gila? Cakap sorang-sorang, cakap dengan siapa dah agaknya. Jadi duk pesan, kalau nak buat senyum, nak gelak kat orang, nak gelak, nak hiburkan diri pun, jangan saat sorang-sorang kat tengah-tengah jalan. Kau orang kata gila pula dah anak acik ni. Jangan. Sahabat-sahabat. Tapi depan cermin, kita latih diri kita untuk sentiasa tersenyum kan. Sebab kita nak merawat. Masalahnya, jika tidak diubati, maka akan bertambahlah penyakitnya dan akan semakin besar cobaannya. Gelak Kak Sarina. Gelak Zihanli, okay? Masya Allah. Masalahnya adalah bahawa jiwa harus diberi kekuatan baru pada saat berada dalam kesulitan. Yes, saya suka ayat ni. Jiwa harus, garis kalimah ni, buntangkan mata anda. Jiwa harus diberi kekuatan baru pada saat berada dalam kesulitan. Jiwa harus diberi kekuatan baru pada saat berada dalam kesulitan. Kan sebelum-sebelum ni pelajaran kita dah jumpa, rupanya sahabat-sahabat, melalui sengsara itu kita akan bertemu dengan bahagia. Melalui sengsara itu kita belajar untuk mendaki. Cuba kita fikir macam ni. Kita nak cakap anak kita yang jatuh kan. Pandai anak ibu kan, bangun. Allah sikit je tu, macam tu kan kita bercakap kan. Nanti anak tu akan, kalau anak tu tak jatuh, kita boleh cakap tu anak tu tengah berdiri lah, anak tu tengah berdiri, kita pun cakap, bangun anak ibu. Allah hebatnya anak ibu, bangun. Anak tu pandang, gila apa dah orang tua ni. Kan aku tengah bangun ni, pasal apa suruh bangun? Anda faham tak apa yang Ustazah nak cakap? Bila anda melihat anak anda jatuh sebagai motivator, ibu ni murabbiyah, motivator, anak-anak pandang ibu akulah yang paling hebat. So janganlah jadi ibu yang melemaukan anak. Kan tak payah bangun, jap lagi ibu angkat. Tak payah bangun, duduk kat situ, jap lagi ibu angkat. Allah, ibu sayang anak ibu ni, angkat, dokong. Mak saya dulu cukup pantang, budak-budak sikit-sikit dokong, tu yang jadi manja tu. Bagi dia bangun sendiri bila dia jatuh. Kita pantau je dari jauh, tengok ada luka ke tidak kan. Nampak sikit je kita pula maknya yang lebih-lebih. Jadi kenapa kita cakap bangun. Nanti tak boleh duduk lama sangat, banyak semut kat situ, bangun. Kenapa kita suruh dia bangun? Kerana dia jatuh. Faham? Kenapa Allah beri kita jatuh? Kerana Allah suruh kita bangun. Anda dapat sesuatu? Wahai ibu-ibu, sebab tu mana ada orang tak sayang anak? Kan? Anak jatuh, ibu lah. Kita pun kata, okey, jangan nangis, ibu datang sekarang. Dokong sampailah petang, tak nak turunkan suami balik kerja. Yang mana kari pak goreng dengan teh panah abang ni selalu ada. Anak abang ni seharian dokong, dia tak nak turun langsung. Kalaulah anak tu bijaksana, sini boleh bercakap, dia kata tak papa, kita nak main, tapi mama tak bagi main, mama kata nanti jatuh lagi. No, hidup ni perlu diteruskan. Lepaskan mereka dalam pemantauan kita. Sahabat-sahabat, move on lah. Cewa cakap Jerman. Macam semalam, malam tadi kan, anak sulung dah kahwin. Sahabat-sahabat, memang takkan samalah dengan caranya kita. Kita nak tengok anak menantu kita perfect jaga anak lelaki kita, anda akan sakit jiwa.
anda akan sakit jiwa. Yelah, kalau dulu Ustazah, saya tak boleh tengok anak saya ni seluar hitam, baju pink. Tak boleh, orang lelaki mana boleh pakai pink. Kena kan Ustazah Zai buat Al-Fawaz Travel, kan, memilih warna tema pink dan biru. Orang tanya, kenapa pink biru Ustazah? Pink muslimin, muslimat, orang gegel suka. Biru muslimin, kan, boboiboy suka. So kita nak cantumkan mereka yang suami isteri balik umrah makin bahagia, bukan makin berantakan. Yang keluarga, lelaki perempuan bercampur dalam keluarga, buat rehlah sama-sama, dapat membugarkan jiwa kembali. Itu target kita, muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang perempuan yang nak join rehlah dengan Ustazah, Ustazah tanya, macam mana suami tak ikut ni? Suami izin ke tidak? Sebab hidup ini tak ada lelaki lebih hebat daripada perempuan, perempuan lebih hebat daripada lelaki. Wanita boleh berdiri sendiri tanpa lelaki. Kita jangan gah-gahkan perkara macam tu. Semalam saya tanya dengan tim dengar, minggu depan kita topik apa pula? Ustazah, minggu depan topik gay. Ngeri lah Ustazah, kita orang pergi interview dia tu. Tu dah kenapa? Dia dah kahwin Ustazah, tapi dah dapat anak dah pun seorang. Lepas tu, apa masalahnya nak diketengahkan dalam masyarakat? Lepas tu, dia kata dia dah bertaubat. Tapi dia cakap dengan kami, dia lelaki, selama ni dia orang yang jahat lah, dalam keadaan dia tak ada nafsu kepada perempuan, tapi dia hanya dengan lelaki sahaja. Dan akhirnya bertemu jalan pulang. Pendek cerita, dia berkahwin. Dia berkahwin, sahabat-sahabat, dia cakap dalam interview tu, itulah perempuan pertama dan pastinya terakhir dia sentuh. Okeylah, walaupun itu yang pertama dan terakhir, dia dapat anak, ada waris kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ustazah balik, saya cakap dengan Ustaz, bang gay tu bang, kononnya dia dah bertaubat. Allah beri tak? Sebab Allah nak beri tanggungjawab kepada dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu yang kita nampak, maha besarnya kekuasaan Allah. Tapi dia boleh cakap dalam bertaubatnya dia tu, dia masih lagi bernafsu dengan lelaki. Dia tak boleh tengok orang-orang lelaki ni, dia rasa macam, jadi isterinya kerap diduakan, bukan dengan perempuan lain, tapi dengan lelaki lain. Aduh, sejak masuk dalam dengar ni sahabat-sahabat, kadang-kadang jadi bintang-bintang kepala Ustazah memikirkan. Ya Allah, aku tak faham lah. Ya Allah, dunia ni benar-benarlah menipu. Kita bertemu dengan semua ni, dan bila kita bersama dengan La Tahzan, kita bertemu. Apa maksudnya sahabat-sahabat? Kadang-kadang susah tu kita sendiri yang undang. Jadi bila Allah beri kita jatuh, sebab Allah nak suruh kita bangkit. Ada orang sahabat-sahabat dibangunkan. Contohlah kalau anda nampak Ustazah jatuh kan, ada Sharifah Hasna, Fuldurul Ariana, Sarah Mak Taha, Aziza Razak, Kak Teh Kitty, Kak Teh Ida Najwa, tiba-tiba di depan Ustazah, nampak Ustazah suka debok jatuh. Ada keadaannya anda nak biarkan? Lepas tu ketawa, terbahak-bahak kan? Jangan jatuh, jangan doa Ustazah jatuh. Jatuh ni teruk ni sahabat-sahabat. Ini bukan jatuhnya buah manggis pluk ke bawah. Ini jatuhnya buah apa? Buah yang paling besar. Habis bergegar kan kalau Ustazah jatuh. Jadi jangan doa Ustazah jatuh. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, gurau. Maksudnya kalau nampak Ustazah jatuh, mesti orang bersungguh-sungguh nak bantu. Tapi cuba anda tengok kalau orang yang dah tua, yang dah sakit lutut, alignment dah lari kan. Kita Ustazah kalau nampak macam semalam kuliah di Masjid Al-Mu'minun Subang, saya nampak dengan mata saya betapa mereka, sebab dulu mereka kuliah di meja, ada kerusi. Tapi SOP terkini ni kan memang banyak yang ada bilik kuliah tak berapa nak luas tu, dia suruh duduk dekat ruang solat. Saya dapat merasakan ketidakselesaan mereka duduk kat bawah, jap betulkan kaki apa semua kan. Ustazah rasa macam nak suruh bangun je semua. Tapi Ustazah tengah duduk kat depan ni, kalau Ustazah duduk sebelah dia, saya ni akan kata, jom cik saya bangunkan. Kita usahalah nak pegang tangan dia, macam mana nak bantu tolak punggung dia. Sebab saya dah biasa bawa jemaah umrah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Ustaz Azwan biasa je dokong orang tua nak turun dekat wheelchair dia ni. Kalau yang kurus lah, kalau yang besar macam dia tak larat nak angkat. Sahabat-sahabat kat yang kecil. Kalau makcik-makcik ni pula, minta maaf sebut, biasa je dia nak naik tangga bas lah. Kesian sungguh. Duk rabat tangga bas tu. Macam tu lah. Jadi Ustazah kena tolak punggung dia macam tu. Kan pegang pinggang dia.
Masya Allah. Nanti dia kata, tak apa Ustazah. Tak apa tak payah tolong acik. Lagi ditolong acik lagi susah nak bergerak. So kita jaga je belakang dia sahabat. Tengok je macam mana dia adjust diri dia. Akhirnya dia dapat naik bas. Tapi kalau kita ni tolak ke, angkat ke tangan dia, dia jadi macam baby. Kalau kita salah angkat, hospital lah jawabnya. Ni salah dukung ni, tergeliat bahu, tergeliat ni. Subhanallah. Maknanya di usia mana pun kita jatuh, Allah ajar untuk kita bangkit sendiri. So apa yang ada di sekeliling kita, orang tolong, orang cakap kesian, orang nasihat, itu sebenarnya hanyalah sebagai lauk tambah. Lauk tambah. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Yang nak tolong diri kita, of course Allah. Tapi macam mana Allah nak tolong kalau kamu tak tolong diri kamu sendiri? Faham ke faham? Dah mula dah nak marah ni. Lama tak marah. Okey sahabat-sahabat muslimin muslimat. Alah, kejapnya masa 7.54 dah. Okey. Masalahnya adalah bahawa jiwa harus diberi kekuatan pada ini tadi yang jadi panjang sembang ni, sebab masalahnya adalah bahawa jiwa harus diberi kekuatan pada saat berada dalam kesulitan. Kerana apabila telah disuntik dengan kekuatan baru, jiwa akan dipenuhi keputusasaan. Jiwa akan dipenuhi keputusasaan. Kerana apabila tidak disuntik dengan kekuatan baru, kan dah sedih. Kadang kan ujian kita ni berbeza. Ada baru ni suami dia meninggal, mak dia meninggal, anak dia meninggal. Ya Allah, kita dengar cerita macam tu lepas satu-satu dalam tempoh setengah tahun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dengar pun, ya Allah, besarnya ujian. Ini kalau tak betul cara ni memang boleh jadi gila sahabat-sahabat. Kalau tak betul cara memang kemurungan. Kalau tak betul cara memang akhirnya dia merajuk dengan Allah. Tak nak solat, tak nak berdoa. Puas dah aku berdoa. Tapi satu-satu Allah bagi pada aku ni kesusahan, kesulitan. Akan jadi manusia macam tu. Iblis tunggu je. Dia sedang menadah stadium Bukit Jalil. Kan anda kan selalu buat lawak. Tak cukup tak cukup tapak tangan. Kecil tapak tangan. Bahasa Melayu kata kecil tapak tangan niru saya tadahkan. Hampa duk buat lawak. Tak cukup kecil tapak tangan, stadium Bukit Jalil saya tadahkan. Heleh, kalau dah bercinta main stadium Bukit Jalil lah, apa semualah. Muhong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita nak sebut apa? Kalaulah kita nak sebutkan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita persiapkan, lapangkan jiwa kita. Ini persiapan untuk kita menempuh apa sahaja ujiannya Allah. Kalau kita dapat, muslimin muslimat dirahmati Allah, jiwa akan dipenuhi keputusasaan yang seterusnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kerana apa? Kerana dia tak persiapkan jiwa yang lapang untuk menerima apa yang telah Allah tetapkan. Jadi, kita nak lawan. Jangan sampai syaitan yang masuk. Macam legging. Ada ni ke? Okey ke? Macam tu berhenti sekejap. Anda kalau line tak okey, tiba-tiba nampak Ustazah tenganga kan? Dia jangan ambil gambar pula masuk kat Facebook. Buruk berbenar rupa berhenti kerah. Ustazah dah kerah dah tu. Kerah pula tenganga mata bulat gitu kan? Alahai, pelik-pelik kan jadinya. Tapi nak buat macam mana kan? Kita dah memilih untuk berdakwah di depan skrin ni. Kita tak boleh nak ubah dah manusia. Kalau dia gelak dah tu, gelak sajalah. Muhung keluar dah. Okey Kak Mida Saad. Baik. Perkara yang patut direnungkan dalam bab ini, yakni bab tentang orang yang mendapat cubaan lalu bersabar. Dan buah dari kesabaran itu adalah balasan yang terbaik. Saya ulang, buah dari kesabarannya itu adalah balasan yang terbaik. Wahai orang-orang yang kuat dalam sabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Allah, bukan sekali sabar, berkali-kali sabar. Buahnya adalah balasan yang terbaik. Buahnya adalah balasan yang terbaik. Okey? Apa ni, skrin hijau Ustazah dah hilang. Anda ada masalah ke dengan audio dan video Ustazah? Kenapa ya ada yang dapat, ada yang tidak? Lemas kat laut panggil lifeguard Ustazah. Lautan api sanggup kurun angin. Muhong. Lautan api
lautan apa? Lautan kat Langkawi hari tu pun kalau Ustazah tolak, jangan, aku tak nak mati. Lautan api. Masih diset pihak telinga? Kan, kemain lagi. Adalah merupakan hal yang dapat menguatkan jiwa dan mendorongnya untuk terus bersabar dan menjaga kebaikan akhlak terhadap Tuhan berupa berbaik sangka terhadapnya. Berbaik sangka terhadapnya. Ulang, berbaik sangka terhadapnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Ustazah minta pencerahan bagi semangat. Siapa Ilasu nama tadi? Masya Allah. Sahabat-sahabat, tajuk ni sangat sesuai untuk anda. Takziah yang kematian suami. Ramai yang messenger saya mohon kekuatan. Minta maaf kalau Ustazah hanya jawab dengan sebaris ayat. Tolong istiqamah dengan la tahzan. Tolong ya sayangku kerana Allah. Yang diuji Allah kematian suami. Semua kita akan berdepan, sama ada kita akan meninggal atau kita bakal meninggalkan. Ada orang-orang yang ditinggal oleh kita. Sama ada kita dulu atau dia dulu, semua kita akan menuju ke sana. Maksudnya sahabat-sahabat, kita tahu takkan malam je pasti siang, takkan hujan je pasti panas. Tetapi orang beriman Ilasu bukan berakhir di sini. Jangan matikan jiwa. Kalau matikan jiwa, kerja menangis, termenung dah berhari-hari, bahkan berbulan, makan tahun, masih termenung, tak nak bangkit-bangkit. Minta maaf sebut, mungkin Ustazah kasar, tapi Ustazah nak bagi tahu, si mati takkan hidup balik. Si mati takkan hidup balik. Cuba jadikan kematian itu sesuatu yang menghidupkan jiwa. Menghidupkan jiwa kita. Aku kena lebih banyak, asal teringat je berdoa, asal teringat je aku tunaikan solat. Walaupun solat-solat sunat, fardu jangan tinggal pula. Asal teringat je aku baca Quran, asal teringat tengah bawa kereta pun teringat. Maunya tidak Ustazah, dulu saya duduk sebelah tidur je, suami saya bawa kereta tukang dengar dengkuran saya. Sekarang saya yang bawa kereta Ustazah, mau saya tak teringat? Of course teringat. Kita manusia. Tetapi dalam teringat itu cepat-cepat Allahumma ghafir lahu warhamhu. Semoga itu menjadi ubat kepada rindu. Kita takkan boleh bertemu dengan dia. Pastikan pertemuan itu adalah di syurganya Allah. Macam mana kita nak bertemu dengan dia di dalam syurga kalau dosa-dosa dia kepada Allah kita tak pohonkan ampun? Ampunkan dia ya Allah, dia suami aku dah tak boleh berdoa. Bahkan sekarang mungkin jasad dia dah hancur dimakan tanah. Tapi engkau letakkanlah roh dia bersama roh orang-orang beriman. Kita doa sungguh-sungguh. Kita perbaiki amal soleh kita biar semua orang nampak. Kalau orang tak nampak pun tak apa. Biar pi mata orang buta, tapi Allah tak pernah buta. Maksud hebat hamba-Ku ini. Lagi diuji, lagi dekat kepada aku. Kita tak nak lagi diuji, lagi jauh kepada Allah. Tolong faham. Berulang kali Ustazah cakap perkara macam ni. So nasihat tu Ilasu ke siapa nama tadi? Ustazah terhilang nama tu. Jadi kematian orang-orang tersayang, kita kena teruskan kehidupan. Tak ada pilihan lain. Dan kita makin mendekat siapa yang menjemput dia, balik bertemu dengannya, siapa yang masih menghidupkan kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hidup ni perlu diteruskan. Baik, maka istiqamah dengan la tahzan, anda akan bertemu dengan jawapan bahawa akhir dari segala ujian adalah kebaikan. Mana tadi kita? Pukul 8 dah. Di akhir, mana tadi hilang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah komen nak baca, tapi bila dah baca, hilang pula. Merupakan hal yang dapat menguatkan jiwa, merupakan bahawa akhir dari segala ujian, yes. Akhir adalah ujian, adalah kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di akhir buku itu, buku yang dibahaskan tadi di atas, pada bab penutup ia mengatakan, Bazra Jumhar mengatakan kesulitan yang datang sebelum kemudahan itu laksana, ni saya suka. Kesulitan yang datang sebelum kemudahan itu laksana rasa lapar yang datang sebelum adanya makanan. Rasa lapar yang datang sebelum adanya makanan. Sehingga letak kesulitan itu akan tepat beriringan dengan datangnya kemudahan setelah itu, dan makanan akan terasa lazat dimakan ketika bersama rasa lapar. Sahabat,
Allah beri ujian untuk Allah hadkan kegembiraan yang melampau sehingga kita melupakan Tuhan. Contoh, Allah beri pandemik setahun setengah, kita tak boleh bermusafir ke sana sini, Langkawi pun kita tak boleh pergi. Tiba-tiba setelah dibolehkan, depan mata Ustazah nampak orang pi Langkawi macam nak pergi overseas, kan? Tengah beratur tu nak cop tiket tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah nak beri tiket ferry tu masing-masing dia duduk melawak. Tak apalah, tak boleh pergi overseas pun, kan? Pergi Langkawi pun jadilah, kan? Maksudnya susah payah kita nak scan itu, scan ini dekat JT tu dah macam orang nak pergi overseas. Saya cakap dengan anak murid saya rasa macam nak masuk dekat Palestin dulu. Polis-polis Israel duk dengki kita dia masuk dekat negara Palestin, kan? Punyalah ada yang berjam-jam. Mujur masa tu saya kena 1 jam 15 minit saja. Okay, Alhamdulillah. Tapi susah lah. Handphone nak kena letak scan satu-satu. Balik daripada Langkawi pun rupanya beg kena scan satu-satu. Mujur grup kami hari tu tak kena scan satu-satu. Orang pelik. Macam mana beg boleh masuk by group ni? Kenapa beg saya kena satu-satu ni? Semua benda dia nak scan dah macam balik daripada luar negara pula dah. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi orang tak rasa susah pun. Orang tempuh. Maksudnya apa? Sebab dah lama sangat tak berjalan. Macam hampa cuba hampa lapak. Mai rumah Ustazah waktu lapak. Kan Ustazah pun hidang nasi putih, cicah dengan apa? Kan tak nak sebut sambal hitam. Nanti kan sambal hitam Pahang tu itu lauk Ustazah. Bila Ustazah dah malas, sahabat-sahabat, kan memang Ustaz tak ada ni, tak lama lagi Ustaz nak pergi Mekah ni. Ustazah seorang-seorang kat rumah. Memang kerja Ustazah masak je nasi putih secoet tu. Lepas tu segala sambal ada dalam peti ais tu keluarkan. Itulah yang paling ekspres. Tapi itulah yang makan bertambahnya. Kan tak kuasanya kita seorang-seorang nak masak lah, nak apalah. Dan saya bukan reti nak order-order Panda Food ke Group Food. Group Food pula dah. Saya tak reti, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan saya cukup malas untuk berada di kedai makan seorang-seorang. Rasanya hampir tak ada dalam hidup saya untuk makan seorang-seorang di kedai. Rasanya tak ada. Kecuali saya macam menunggu orang dan saya akan minum air dulu sementara tunggu orang kat situ. Saya tak akan makan seorang-seorang lapar macam mana. Tak tahulah, rasa macam semua orang tengok kita pelik. Jadi saya akan masak nasi sikit, keluarkanlah segala sambal-sambal yang ada. Rupanya masa tu lah kita makan punya. Ya Allah, bertambah-tambah aku makan ni. Lapar lah pula perut ni. Sebab apa? Kita rasa sedap sebab kita makan tengah lapar. Percayalah dengan ujian-ujian yang Allah berikan sahabat-sahabat, kita akan rasa, wah, saya cakap dengan Ustaz, bang, saya tak dapat bayangkan abang pertama kali sujud kat Masjid Nabi, sujud dekat Masjidil Haram tu lah, abang rasa memang basah kapet, abang menangis ni. Lepas tu aku cakap kat dia, hari tu dulu yang pergi bulan-bulan tu ada tak solat sambil nangis basah kapet? Hehehe, Ustaz gelak, tahu Ustazah usik dia kan. Kan? Kita kalau dah hari-hari dapat tak rasa nikmatnya sangat. Tapi kalau dah lama tak dapat ni memang teruja sungguh lah. Mau abang nangis. Saya pernah sahabat, saya kena slip disc di Mekah ketika bawa jemaah. Saya ingat saya lumpuh dah, na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Saya tiba-tiba tak boleh bangun. Tak boleh bangun nak pergi bilik air merangkak. Ustaz kata tak apa abang spray wudukkan solat atas katil je. Tak ada. Saya nak cuba juga nak pergi bilik air. Merangkak pergi bilik air. Tahu kan hotel Mekah yang bukan 5 stars, kalau 3-4 bintang tu, sahabat-sahabat, katil dengan pintu bilik air tu sangat dekat. Tapi saya merangkak dekat setengah jam baru sampai bilik air. Nak bagi berwuduk tu. Lepas tu dah tak mampu dah, terbaring 3 hari. Saya gerak sikit ujung kaki tu pun sakit. Tak tahu daripada mana datang sakit tu. Masya Allah, tabarakallah. Tengok tubuh sihat, gebu-gebas elok je. Tapi sahabat-sahabat, Allah izinkan sembuh selepas 3 hari. Macam-macam usaha lah saya buat. Hari yang ketiga Allah izinkan saya sihat. Saya pergi balik Masjidil Haram. Sebab ingat kita dah tak boleh bangun langsung dah macam dah teruk sangat. Pergi Masjidil Haram, orang kiri kanan pelik. Saya solat tu sambil tersedu-sedu. Cakap, ya Allah, sebabnya kita rasa macam sebab sangat tu. Sebab kita dah ada dekat bumi tanah haram tu, tapi Allah tangguh untuk kita ke Masjidil Haram. Jadi bila Allah izinkan semula, ya Allah, nikmatnya tu luar biasa. Jadi macam itulah ujian-ujian yang Allah beri. Sangka baik dulu, kan lepas ni mungkin ada sesuatu Allah nak beri. Bukan mungkin bahkan, tetapi ianya adalah pasti. Kan? Kalau lapak sangat tak cukup secuat, betul.
Jadi apa je yang kita bagi waktu lapar, sebab tu kalau orang puji-puji masakan kita, sedap lah Kak Hasnah Mat Isa, sedap lah Zihanli masak ni, sedap lah Latifah Ali masak ni, contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tambah lagi Ustazah, tambah lagi. Lepas tu kita janganlah duk kembang tak kempis-kempis. Latifah Ali, Zihanli, siapa Ustazah sebut tadi. Kalau Ustazah makan kat rumah hampa ni, janganlah kembang tak kempis-kempis. Cakap je, halau Ustazah tengah lapar tu yang jadi sedap semua. Ini bahasa orang yang tawaduk. Dia takut bila dipuji hatinya, sahabat-sahabat dia akan jadi, ini lagi orang puji lagi lah. Rempah tu I buat sendiri. Kan, I pakai Thermomix pula. Kau ada. Orang menyampah nak dengar, faham? Okey. Baik, Plato mengatakan, dengan datangnya kemudahan setelah itu dah makan anggap. Okay. Plato mengatakan kesulitan itu akan memperbaiki jiwa sebanding dengan kehidupan yang dirosaknya. Sedangkan kesenangan akan merosak jiwa sebanding dengan kehidupan yang diperbaikinya. Allah, saya terasa indah ayat ni. Kesulitan itu akan memperbaiki jiwa sebanding dengan kehidupan yang dirosaknya. Maksud dengan sulit itu akan lebih banyak memperbaik jiwa seseorang berbanding kesenangan. Ingat, Allah uji orang dengan nikmat dengan senang, rupanya ramai yang rosak jiwanya. Makin jauh dengan Allah, makin tak reti bersyukur. Tapi orang yang diuji dengan kesulitan, sebenarnya Allah sedang memperbaik jiwanya untuk makin sabar dalam menempuh kehidupan ini. Anda nampak sesuatu yang Ustazah nampak? Dia juga mengatakan, peliharalah jalinan persahabatan dengan setiap teman yang memberikan kesulitan kepadamu. Dengar. Kadang-kadang kawan kita yang paling rapat pula yang menyakitkan kita. Sebab itu, dia menasihatkan kita, peliharalah jalinan persahabatan dengan setiap teman yang memberikan kesulitan kepadamu. Dan berhati-hatilah terhadap setiap teman yang memberikan kesenangan kepadamu. Kita selalu, kawan satu memang menyusahkan Ustazah. Rupanya dengan dia menyusahkan kita tu, kita akan bantu diri kita, bantu kawan kita tu untuk mendapat kesenangan, kelapangan. Maksud muslimin muslimat, kadang-kadang kawan yang ini sifatnya Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar kata, terkadang musuh itu lebih baik berbanding baiknya seorang sahabat kepadaku. Tak faham kenapa dia kata musuh tu lebih baik. Sebab musuh ni dia cakap, hey Umar, kau ni bengis. Mungkin aku boleh lembutkan cara aku bercakap, penampilan aku, akhlak aku. Sebab mereka bercakap sesuatu yang aku tak tahu. Tapi sahabat karib, cantiknya tudung Ustazah. Rupanya dia nak cakap, muslimat dirahmati Allah, tak sesuai langsung tudung daun-daun. Cubalah tudung bunga sikit. Contoh, ini maksud yang dia nak sebut terhadap setiap teman yang memberi kesenangan kepadamu, berhati-hatilah. Jangan duk syok orang puji masakan sedap kan sahabat-sahabat. Kita pun akhirnya, rupanya kawan tu balik tak sedap langsung sebenarnya dia masak. Berhati-hati. Kita tak boleh bersangka-sangka sahabat-sahabat, tapi kita disuruh berhati-hati atas nasihat tokoh-tokoh dunia yang dah lama hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Baik-baik anak-anak PDPR Nursilah Ismail, kita nak tutup dah. Dia juga mengatakan, katanya lagi, kesenangan itu laksana malam. Kerana tiada yang boleh meramalkan apa yang ada di dalamnya. Hati-hati dengan kesenangan. Sebab kesenangan itu ibarat malam. Gelap. Kita tak nampak apa yang bakal berlaku dan apa yang sedang berlaku. Dan kesulitan itu laksana siang. Kerana anda melihat dengan jelas apa yang anda usahakan dan apa yang diusahakan oleh orang lain. So cantik ayat ini kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Az-Dashir mengatakan, kesulitan itu bagaikan celak yang dengannya anda dapat melihat sesuatu yang tidak dapat anda lihat dengan kenikmatan. Orang mata tak ada celak mungkin tak berapa lawa. Bila ada celak barulah nampak kelawaannya. Begitulah ujian hidup. Sebenarnya kalau kita hidup elok je,
tak berbukit, berbukau, tak menyelam di lautan, tak tersepak batu, sahabat-sahabat. Allah, tak syok lah, dia kena adventure sikit. Itulah dia ujian ataupun kesulitan ataupun bencana hari ini, sebab kita tak pernah tahu apa rahsia dan hikmah yang Allah nak berikan kepada kita. Positif minda, la tahzan, innallaha ma'ana. Esok kita sambung, dikatakan pula bla 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 sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.